kepada yang belum tahu, company McLaren ni diasaskan pada tahun 1985. Waktu tu kita mungkin baby lagi, dan dia pernah terlibat, dia menghasilkan satu McLaren F1 pada tahun 1992. Memang dia akan masuk seiring, dia saing-saing dengan Ferrari, memang dia berniat nak kalahkan Ferrari. Tapi itu tak apalah, itu kita bersaing secara sihat kan. Dan secara umumnya, saya nak cerita pasal enjin ni kita tak boleh tengok, tak ada tempat buka, dia pomen je yang boleh buka. McLaren untuk C100LT dengan V8 twin power turbo, 600 horsepower secara umumnya, tapi secara detail 592 horsepower. Dan 0 to 60 mile per hour dia boleh sampai 2.8 second. Jadi agak-agak boleh main, boleh injit lah dengan Senna ataupun dengan Performante, dengan 911 992, dengan Aventador pun dia boleh cai sebab dia laju. Tapi kita kena ambil lap time, cornering, whatever, semua tu kita kena ambil kira. Dia agak kuat, kereta ni agak laju dan kita kena cai betul-betul. Perubahan yang ketara yang ada dekat C100LT ni berbanding dengan 570S, macam saya cakap tadi, dia ada 23% part yang di-upgrade kepada C100LT ni, yang kita boleh nampak perubahan ketara, lips depan, side mirror, side skirt, spoiler, exhaust dengan diffuser belakang. Itu perubahan yang ketara. Semuanya dibuat menggunakan part yang ringan dan reduce kereta ni supaya menjadi lebih ringan. Itulah McLaren, rupa yang tak lawa tapi powerful. Engine V8 3.8. Okey, berbanding dengan, saya suka compare dia dengan Senna sebab Senna ni dia buat especially tu Ayrton Senna, salah satu racer yang dah meninggal. Jadi McLaren ni dia buat R&D dengan lebih banyak, dia keluarkan satu kereta khas yang di-upgrade daripada previous model pada tahun 2018. Okey, ini rupa dia. Kalau kita tengok ketinggian dia dengan saya, dia paras pinggang. Dia memang rendah, dia tak terlalu tinggi lah. Dan standard V8 biasanya kebanyakannya brake dia adalah carbon ceramic brake yang hanya boleh menampung kekuatan dan kelajuan V8 tersebut. Dia tak boleh pakai brake biasa ni. Dia tak boleh pakai brake biasa, dia dah automatic, dia dah memang ceramic disc. Saya pernah tengok kereta ni waktu dia top speed dan dia emergency brake, disc ni memang jadi warna merah. Itu kelebihan ceramic. Bila dia lagi panas, dia lagi cekam dan dia lagi power. Faham tak? Okey, faham. Cap yang bagus juga. Viral. Cuba cerdasi, kita mengamati design McLaren apa sebenarnya yang dia cuba sampaikan. Sebab dia memang tak famous internationally pun, sekalipun dekat Malaysia. Cuma kalau kita tengok daripada bontot belakang, sebenarnya bontot belakang ataupun lampu belakang ni, dia inspired dan design dia seakan-akan macam model P1. Siapa yang tahu McLaren P1 lah, the powerful model, the fastest model untuk McLaren, model tu lah P1, dan semua orang pun tak boleh beli. Jadi ini adalah sentuhan daripada model P1. Keseluruhan design body dia, kat sini pun ada intake. Keseluruhan design body dia, termasuklah intake ni juga, dia lebih design kepada aerodynamica, macam itulah dinamika. Dia design macam satu bila kereta tu dalam bergerak atas jalan, seolah-olah nampak macam angin boleh lalu di setiap lurah-lurah yang ada pada McLaren. Sebab design dia pakai bengkok, tak ada satu pun yang straight line, termasuk sini ada lubang, dan belakang ni pun dia bengkok, dia tak ada petak-petak, dia tak ada cutting edge style. Design lampu depan dia cuba macam sama macam logo kunci dia. Dia memang dia buat unik, sesuatu yang unik, berbeza dengan supercar yang lain. Nampak dekat sini pun ada intake kan, kat sini kan. Dan pintu dia pun agak lebar, agak tebal kan. Dan lagi satu, McLaren kereta dia panggil, dia bukan scissor door macam Aventador, dia panggil dihedral door. Pintu dia buka gini. Macam sekarang bunyi, tapi kita off lah balik. Okey. Saya Farhan daripada DTC. Sebenarnya ni video lagu 3, tapi saya interframe lah.
So hari ni saya nak tunjukkan cara-cara nak masuk supercar dengan betul. Especially McLaren Namanya McLaren lah. Mula-mula kita duduk atas pin, masukkan kaki, kita duduk. Diesel lah. Diesel tu nak masuk lah. Okey. Tu macam tu je lah cara nak masuk. So saya tutup pintu lah. Pintu dia tetap naik atas, penuh gaya dan style. Jadi ada juga saya dapat customer dia nak beli McLaren, sebenarnya dia tak tahu pun pasal McLaren. Mungkin dia tahu, mungkin tak tahu, tapi disebabkan pintu dia naik atas. Kan? Aventador dia panggil scissor door Aventador kan. McLaren dia panggil the high door. Okay. Jadi pintu dia pun agak berat bro kan. Dia boleh buka dua-dua, dia memang penuh gaya lah. Nampak? Sebab pintu dia bukan gullwing, dia jenis buka yang gini tu. Dia gini. Dia bukan macam ni Macam Koenigsegg semua tu scissor door. Ni dia buka, dia mengepak. Kalau kita tengok Pak Arab Dubai tu, orang-orang kaya Dubai, dia suka show off. Bila jalan, dia buka pintu dia gini. Dia orang suka main dengan pintu ni. Okey, pintu dia memang agak unik. Sebab McLaren ni, memang company McLaren Group ni, dia tak ada share dengan mana-mana. Unless dia pernah collaborate dengan satu brand Mercedes, dia buat Mercedes SLR McLaren. Ni Aventador S. Aventador S baru sampai Itu pun baru sampai. Jadi kita nak kalau ada masa kita review. Jom kita masuk. Situasi agak tegang. Kita cari masa. Sekarang kita cari. Excuse me please. Ni bawa apa ni? Ni bawa apa? Bakar sikit. Okay, McLaren ni bila kita duduk dekat seat Senna seat ni, seolah-olah kita bukan duduk atas kerusi kan. Kaki kita betul-betul straight. Terus ke pedal minyak, terus ke pedal brake. Dia rasa straight. Memang kita akan feel seolah-olah macam duduk dekat kereta F1 kan. Seat dia kebal, seat dia grip, tangan kita just nice. View pun eye level pun cantik, just nice. Tak perlulah nak nampak depan tu punya hood kan. Kita duduk je ni just nice. Sebab dia manual adjust seat, tak ada button. So kita boleh depan dan belakang saja. Dia tak banyak mode untuk adjust seat kan. Dia just nice. Dan ada satu kuning kat sini, race indication ataupun driving indication. Lain semua basic untuk kereta sport car. Dan kita seolah-olah, macam saya rasa seolah-olah saya duduk di atas lantai kan? Sebab di sini pun ada armrest kan. Saya letak gini je. Okey, ngam. Dia simple. Jadi kalau kita fokus, kita main track sajalah, masuk mana-mana highway yang panjang. Kereta ni pun kalau nampak kan, selain daripada M5, kereta ni kalau nampak tolong bagi laluan. Sebab kereta ni dia memang ganas, dia memang laju. Rupa dia kalau kita tengok melalui side mirror pun dah menyeramkan, menakutkan kan. Memang rasa kena cai kalau dia lalu kan, berbanding dengan kereta lain lampu bulat. Tapi kalau kita tengok side mirror, ada high beam, lampu macam setan ni, macam Predator ni, tolong bagi laluan. Sebab dia memang jenis tak nak kalah. Dan dia memang laju. Dan dia memang akan membingitkan telinga kalau dia tengah top speed lalu kau macam sub macam tu. Okay, memang power kereta ni kan. Selain Lambo dan Ferrari, ini adalah kereta pilihan saya sekiranya saya tergolong dalam golongan-golongan
kayangan. Okey, ini untuk keadaan dalam dia. Yang saya cakap simple tadi kan, ada menu, ada navigation, phone, media, ada USB, dan ada radio, boleh browse. Sini ada sound adjustment. Okey, ni infotainment ni standard. Aircon dia design masih traditional style, macam teban enjin. Kalau kita tengok dia punya design, dia pusing-pusing je. Sini pun ada satu button. Ada satu button yang boleh tekan, ada kecil je konsol table dia. Konsol ni ada manual book dalam. Letak handphone boleh lah kot. Kalau letak bag besar tak boleh. Then kalau macam kita nak pergi Starbucks, cup holder dia pun kat sini. Susah susah. Dan dia masih mengekalkan button-button untuk kita engage gear di sini Dia ada D, ada N, ada emergency light dan juga ada launch control. McLaren ni kena faham launch control tetap ada dalam mana-mana supercar kebanyakannya Dan sini pun ada cup holder. Dan sini ada tempat konsol di mana boleh masuk USB, ada charger port. Dan dia tak banyak kompartmen. Belakang ni boleh lah nak letak, tapi tak apalah, letak barang-barang kecil je tak apa. Dia punya sun visor pun agak kecil dan simple, minimalis punya kereta. Tapi walaupun minimalis, tak canggih lah macam Italian brand. Jantung dia tetap power. Orang bertanya, Bu, kau bawa 720 tu boleh sampai 400 ke? Yes, boleh, tapi kena usaha mau lebih sikit. Sebab saya based on kamera speed trap 398. Bukan saya lah, kawan saya pernah buat. Owner kepada McLaren tu, dia buat sampai 398. Itu kalau langgar batu bro, boleh berderai. Itu melalui info kamera speed trap. Dan kita dah bayar pun zaman tu. Kawan tu lah. Jadi ni cuba sikit pasal McLaren ni. Ni adalah fun car, toy car, race car, hobby car, collection. Semua boleh kan? Dalam ranking McLaren, ini adalah yang boleh kita kumpul. Sebab dia ada value di situ berbanding dengan normal model. Ingat 765LT, 675 LT, 600 LT, ini semua adalah collection model. Bukan macam Elva. P1 tu saya cakap lah, P1 tu memang dah level Bugatti. Harga pun yang harga dah tak masuk akal kan? Dia ada Elva, dia ada MC12, dia ada P1 GTR. Dan mana yang ada LT belakang, itu adalah semua special for performance. Track focus. So tak perlu dah ID yang cantik, tak perlu dah nak style macam kita lain, tak perlu dah. Dia yang penting jantung kereta tu penting. Macam orang, jantung sihat, tapi kalau luaran style, jantung banyak blocking pun tak boleh juga. Ni jantung sihat, dia memang laju kereta be careful. Saya ulang balik, kalau tengok dekat cermin ni, tengok dekat side mirror, nampak mata setan ni datang, rupa macam predator ni, hodoh macam power dia, bagi laluan. Sebab kau takkan dapat kejar kereta ni. Okay, melainkan kau bawa Turbo S at least, tak payah GT series, at least Turbo S. Kau tak nak bagi laluan, okay, fine, kita jumpa kat tol. Okay, faham tak? Tapi walaupun Myvi kan, Myvi ni kita faham, kita tak nafikan dia masih memegang trofi gangster atas jalan, kereta yang paling banyak hal. Kita tak nafikan, kita bagi dia menang walaupun dia Myvi. Tapi Myvi kau ingat, kau memang buat naya orang, kita tak buat naya Kita hanya meninggalkan bingit di telinga. Okay, walaupun McLaren ni salah satunya supercar yang bunyi paling out, paling tak style, tetap saya suka juga. Saya dua je bro Selain daripada supercar, selain daripada N-Box, Honda N-Box yang saya suka, McLaren dan Porsche adalah impian saya juga. Walaupun saya tak tahulah bila saya boleh dapat pakai. Rasanya tak, dengan carrier yang marhai ni, memang tak boleh nak memiliki ni. Tapi Alhamdulillah, kayangan pun tak boleh rasa semua kereta, saya boleh rasa tu semua kereta, termasuklah kereta mayat tadi, dan juga limo tadi. Okay, saya dah rasa semua dah. Playboy mah, dia lawak yang tak jadi. Cai. Dia tak boleh overrev sebab dia, kita tak engage D kan. Bila kita engage D waktu on the move tu, memang dia akan panjang lagi rev dia lah kan? This is the best car.
Saya cadangkan siapa nak beli buat collection, duit dah terlalu banyak, nak menyimpan kereta-kereta supercar, McLaren adalah salah satu pilihan yang terbaik. Dan agak rare, bukannya well known brand, dan bila parking kat joki pun agak style. Dan siapa yang betul-betul appreciate engine, appreciate speed, appreciate performance, ini adalah pilihan yang terbaik. Boleh beli, saya sokong 100%. Kan? Walaupun dari segi value dia agak drop, itu untuk normal McLaren, bukan untuk special McLaren. Cai, kita jumpa lagi. Siapa nak beli boleh call saya, boleh DM saya. Zul, Wan, aku keluar sekejap. Aku nak pergi mana enjin. Alright, bawa dia cai, no problem. Alright, kau jaga showroom. Alright. Zul, jom ikut aku jap. Mana enjin? Mana enjin? Jom lah kejap lah. Aku ingat malah. Kejap je. Kucing aku makan. Kucing kau okey tu, tak apa, jom. Kejap, mana enjin? Kau bawa kereta ni. Boleh lah, besok nak lockdown kan. Tolong, please. Boleh aja lah, pasang kau lah. Tolong tu, Tiket tak apa, Bang. Biar cakap betul-betul, Bang. Tiket tak apa sebenarnya. Saya nak alih. Nak cuci. Aduh.